Seluruh warga kerja Jem China mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bersama saya Zawaz Yusof, rentasan berita edisi 1123 antara paparan utama malam ini. Sifat malu melambangkan ketakwaan dan integriti. UMNO dan PAS terus berkucalana sampai bila? Yang penting halal tidak perlulah dilabelkan sebagai makanan sunnah. Mereka tak kata hakim mahkamah kebau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sifat malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu memelihara akal, menjaga sumber rezeki dan sentiasa mengingati mati kini semakin terhakis sehingga natijahnya lahir salah guna kuasa, rasuah dan pengkhianatan dalam kalangan masyarakat. Hari ini umat Islam sudah semakin kurang memiliki sifat malu lalu tergamak melakukan pelbagai kemungkaran berlaku dalam pelbagai bidang tugas dan pekerjaan merangkumi sebahagian agamawan, ahli politik, penjawat awam dan pekerja swasta. Tanpa segan silu dan jauh daripada rasa berdosa, segelintir umat Islam bersifat tamak, berperangai rakus, sanggup menipu dan berbohong semata-mata untuk merebut kekayaan dan mencapai pengaruh serta mengamalkan sifat-sifat yang mementingkan diri sendiri. Demikian antara penegasan dalam isi kandungan khutbah yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Perak Jaib Jumaat 6 Mei lalu dengan tajuk Sifat Malu Lambang Ketakwaan dan Integriti Pekerja Mukmin. Sebagai mukadimah, ia memetik firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 26 surah Al-A'raf yang bermaksud, wahai anak-anak Adam, kami telah menurunkan kepada kamu pakaian bagi menutup aurat kamu dan juga diturunkan pakaian perhiasan, dan ketahuilah pakaian takwa yakni malu itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah daripada tanda-tanda kurniaan Allah supaya mereka mengenangnya. Khutbah tersebut merujuk kepada tafsiran Imam At-Tabari bahawa sifat malu merupakan sebaik-baik pakaian pelindung diri seseorang manusia. Malu merupakan ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap Muslim. Begitu juga pandangan Ibnu Hajar yang mentarifkan malu sebagai akhlak yang dimiliki seseorang untuk menjauhi perkara keji dan kelakuan yang mengaibkan. Sifat malu ditegaskan oleh baginda Nabi SAW dalam mafhum sebuah hadis bahawa setiap agama yang diutus itu mempunyai prinsip akhlak dan akhlak Islam itu ialah sifat malu. Menerusi khutbah itu, Jaib terus melahirkan kebimbangan tentang natijah hilangnya perasaan malu sehingga budaya rasuah dan salah guna kuasa terus berleluasa. Keadaan rasuah di negara ini semakin membimbangkan. Malah rasuah kelihatan dilakukan secara lebih berani dan terang-terangan melalui sindiket dan perancangan yang tersusun. Perasuah kini licik untuk melepaskan diri daripada tindakan undang-undang. Hal ini dilakukan melalui kelumpangan dan kelemahan sistem kawalan sedia ada serta kerana kurang ketegasan, begitu juga keberanian serta tanggapan berlakunya pilih kasih ketika menguatkuasakan undang-undang untuk mencegah rasuah dan mendakwa serta menghukum mereka yang melakukan rasuah. Akibatnya perbuatan rasuah dan salah guna kuasa terlepas daripada hukuman duniawi walaupun pada hakikatnya perbuatan-perbuatan tersebut jelas berdosa dan keji di sisi syarak, tegasnya. Rasuah katanya kini berlaku melalui sistem yang boleh dimanipulasikan hingga ke peringkat mempersendakan undang-undang dan badan-badan penguatkuasa. Khutbah tersebut juga mengingatkan bahawa setiap perkataan dan perbuatan akan dicatat oleh malaikat, rakib dan atid yang ditugaskan untuk melaporkan segala perbuatan manusia ketika berada di dunia, dan catatan tersebut akan menjadi rekod yang akan dibentangkan di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kebangkitan dan pengadilan di padang mahsyar. Ketika itu tidak ada sesiapa yang boleh berperanan sebagai peguam bela yang boleh bermain kata-kata memanipulasikan antara kebenaran dan juga kepalsuan. Jaib menegaskan jika keadaan ini dibiarkan berlarutan berarti Malaysia sedang menuju ke zaman gelap.
Benar, kini negara terpaksa menanggung kerugian berbilion-bilion ringgit di samping tergugatnya keyakinan pelabur dan pertumbuhan ekonomi sehingga menjejaskan kemakmuran negara dan kesejahteraan hidup rakyat. Pada akhirnya akan turut menjejaskan keselamatan negara apabila rakyat sudah bosan dan hilang keyakinan. Tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata. Senario yang kini diperkatakan oleh seluruh dunia ialah bekas Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak telah disebut oleh panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan sebagai national embarrassment atau memalukan negara. Mendapat hukum penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit atas 3 pertuduhan pecah amanah, 3 tuduhan pengubahan wang haram dan 1 pertuduhan penyalahgunaan kedudukan pada 28 Julai 2020. Namun, Najib masih bebas ke sana dan ke sini sambil menjaja slogan, "Malu apa bosku?" Amat berbeza nasib seorang buruh Rahman yang terpaksa meringkuk selama 15 bulan dalam penjara kerana mencuri petai. Dalam Islam, sifat malu itu amat dipentingkan kerana ia mengukuhkan lagi pegangan akidah seorang Muslim. Cukupkah kita mendapat malu di seluruh dunia apabila digelar sebagai negara kleptokrasi terburuk? Jangan sampai sifat tidak malu diangkat sebagai slogan atau budaya. Lalu terjadi pilih kasih ketika menguatkuasakan undang-undang dan sistem boleh dimanipulasi sehingga undang-undang dan badan-badan penguatkuasa dipersenda. Justru, marilah kita sama-sama menghayati peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang bermaksud malu dan iman sentiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Kini UMNO dan PAS terus dilanda sindrom kucalana yang mereka ciptakan sendiri. 2 hari yang lalu, pengerusi Badan Perhubungan UMNO Selangor Tan Sri Noh Omar dipetik sebagai berkata pembahagian kerusi UMNO dan PAS Selangor telah dirancang secara dasar oleh kedua-dua parti itu di peringkat negeri sebelum tertubuhnya Perikatan Nasional. Kalau UMNO bertanding di Parlimen, Dewan Undangan Negeri kena ada PAS dan sebaliknya dan elak bertembung satu sama lain, katanya seperti dipetik bernama. Noh berkata pihaknya berharap tindakan itu akan mendapat restu daripada pucuk pimpinan parti masing-masing dengan sasaran memenangi lebih 30 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri di Selangor pada pilihan raya umum ke-15. Dalam pada itu, Pesuruhjaya PAS Selangor Datuk Dr. Ahmad Yunus Hairi berkata di Selangor, musuh politik bagi PAS dan UMNO pastinya Pakatan Harapan. Realitinya pada pilihan raya umum ke-14, UMNO ada pengundi asas sendiri. Begitu juga PAS. Kebersamaan dan muafakat ini kalau ditunjukkan kepada rakyat, kita boleh jatuhkan Pakatan Harapan. Kalau bertembung 3 penjuru, tidak akan ke mana, katanya. Di mana PAS hendak meletakkan bersatu, iaitu peneraju Perikatan Nasional yang juga rakan sekongkolnya dalam langkah syaratan pada hujung Februari 2020. Sementara itu, UMNO Negeri Terengganu dilaporkan tidak akan bekerjasama dengan PAS pada pilihan raya umum ke-15 nanti dan akan meletakkan calon bertanding di 32 kerusi Dewan Undangan Negeri serta 8 kerusi Parlimen. Menurut Ketua UMNO Bahagian Besut Datuk Nawi Muhammad, semua ahli jawatan kuasa parti termasuk sayap di 8 bahagian sependapat dengan pengerusi Barisan Nasional Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Said untuk tidak bergabung dengan mana-mana parti menghadapi pilihan raya umum ke-15. Nawi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Hulu Besut mengesahkan pendirian UMNO Negeri sudah dibawa ke mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT parti dipengerusikan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kita juga sudah memutuskan untuk keluar daripada gabungan Muafakat Nasional. Jadi tiada keperluan untuk kita bincang mengenai pengagihan kerusi, katanya. Pendirian UMNO Terengganu ini selari dengan kenyataan Ahmad Zahid bahawa kerjasama UMNO dan PAS melalui Muafakat Nasional perlu dilupakan pada pilihan raya umum ke-15. Presiden UMNO yang juga pengerusi Barisan Nasional BN itu berkata, ini kerana UMNO telah beberapa kali memberi ruang secukupnya kepada PAS untuk mempersetujui perkara terkandung di dalam piagam MN, namun tidak disepakati. Jadi eloklah kita lupakan saja hasrat yang dinyatakan mereka, iaitu PAS, katanya lapor bernama. Menurut beliau, kenyataan Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan sebelum ini yang menyifatkan penyatuan ummah menerusi Muafakat Nasional sebagai formula terbaik adalah pandangan parti tersebut. Pandangan PAS yang pelik ini perlu disebut oleh pengarah pilihan raya PAS Pusat Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur apabila beliau berkata, main 100 kolam pun tak apa sekiranya atas nama
penyatuan, perpaduan dan kesatuan politik Islam Melayu. Sekiranya ada 100 kolam pun kita akan berenang. Jangan kata 2 atau 3, lebih pun kami bersedia. Katanya seperti dilaporkan Sinar Harian pada 31 Oktober tahun lalu. Justru tidak hairan apabila PAS sanggup bekerjasama dengan UMNO di Selangor yang memungkinkan bersatu terkapai-kapai hanyut sendirian. Ini kerana UMNO menganggap bersatu sebagai pengkhianat yang hanya sesuai untuk dipergunakan bagi membentuk kerajaan persekutuan tetapi bukan rakan strategik untuk pilihan raya umum ke-15. Kononnya PAS melakukannya untuk penyatuan ummah. Namun Sanusi menolak untuk menyertai khemah besar iaitu konsep kerjasama politik dicadangkan pemimpin pembangkang bagi menentang UMNO Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-15. Bagaimanapun keputusan PAS ini disambut baik oleh Naib Presiden Amanah, Datuk Mahfuz Omar menerusi ciapannya di Twitter. Alhamdulillah, elok sangat PAS tak sertai khemah besar. Jika tidak busuk sekhemah macam plastik sampah lori tak mai ambil 2 minggu. Inilah ibarat PAS, parti yang tidak boleh dipercayai. Demikian kucalananya berlaku dalam UMNO dan PAS. Di Selangor ada muafakat nasional, di Terengganu tiada. Adakah penyatuan ummah ini boleh ikut negeri pula? Sedarlah, Melayu dan Islam ini bukan milik UMNO atau PAS untuk ditunggang sebagai modal politik bigotry mereka. Penipuan boleh berselindung di sebalik label. Lebih menyedihkan apabila label yang mempamerkan Islam digunakan untuk mengelirukan yang boleh membawa kepada penipuan. Justru Jom Channel terpanggil untuk merentas kenyataan Persatuan Ulama Malaysia PUM berhubung produk sedemikian yang masih aktif dijual menerusi pelbagai platform jualan. Tidak kira secara fizikal atau dalam talian. PUM menganggap penjualan produk yang dilabel dan dipromosikan sebagai makanan penawar serta sunnah boleh mencetuskan kekeliruan seterusnya mewujudkan unsur penipuan kepada para pengguna. Setiausaha Agung PUM Profesor Madya Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur berkata, sudah ada fatwa yang melarang pelabelan dan penjualan sebarang jenis produk sedemikian di negara ini sejak tahun 2015. Bila menggesa pengusaha produk Muslim yang dilabel dan dipromosi sebagai makanan penawar, makanan sunnah, dibacakan 30 juzuk Al-Quran, ayat ruqyah, zikir dan doa itu supaya lebih bertanggungjawab dengan tidak hanya memikirkan keuntungan semata-mata. Perkara itu boleh menyebabkan kekeliruan dan dikhawatiri boleh mewujudkan unsur penipuan kepada pengguna. Mereka akan menganggap produk ini lebih berkat dan berkesan kerana dibacakan ayat Al-Quran, doa serta zikir tertentu tanpa ada bukti yang sahih. Ada juga setengah pengusaha produk menggunakan terma sedemikian sebagai antara strategi pelan pemasaran untuk melariskan produk dan meningkatkan kuantiti jualan, katanya. Lapor Berita Harian 8 Mei lalu. Beliau mengingatkan bahawa Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan pada 2015 sudah memutuskan penggunaan ayat ruqyah pada sesuatu produk bagi tujuan komersial tidak dibenarkan sama ada untuk label atau periklanan atau untuk tujuan promosi. Terma makanan sunnah, ayat ruqyah dan seumpamanya itu yang biasa orang iklankan ini makanan terbaik dunia atau makanan sunnah semua, ia juga sudah pun dibincangkan. Maka seelok-eloknya kita ikut panduan semasa yang ada iaitu fatwa yang telah diwartakan, tegasnya. Beliau juga menggesa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mengambil tindakan menasihatkan pengeluar produk dalam aspek pengawalan jenama dan label yang ingin digunakan. Katanya nama makanan sunnah, makanan atau air yang sudah dibacakan ayat ruqyah dan sebagainya hendaklah dielakkan kerana ia boleh mengelirukan masyarakat. Kita minta supaya ada kawalan terhadap produk yang menggunakan jenama sebegini supaya ia tidak berleluasa, ujarnya. Muhammad Roslan berkata tindakan segelintir pengusaha menjual produk makanan penawar atau makanan sunnah pada harga terlalu tinggi dan tidak munasabah atas alasan untuk tujuan kebajikan juga menimbulkan persoalan tentang kesahihan tujuan serta niat penjualan produk berkenaan. Beliau menasihatkan orang ramai yang mahu menderma untuk pergi terus ke rumah anak yatim atau pusat tahfiz untuk menyerahkan derma mereka, bukan membeli barangan sunnah dengan harga yang mahal. Apabila disebut halal, maka bermakna ia bukan sekadar halal daripada segi status makanan tersebut, tetapi juga dalam urus niaga. Kalau terdapat unsur penipuan, adakah halal wang yang dikumpulkan dalam hasil jual beli produk berkenaan? Kita berniaga bukan hanya untuk mendapat keuntungan di dunia semata-mata. Kita ingin mendapat barakah dan rahmat Allah yang dibawa ke akhirat. Fikir-fikirkanlah.
Tiada siapa yang kata hakim kebal daripada undang-undang. Tetapi, kenapa apabila Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memaklumkan bahawa ia menyiasat seorang hakim Mahkamah Rayuan yang sedang berkhidmat dengan tugas hakikinya dalam badan kehakiman, badan itu dikecam oleh pelbagai pihak, khususnya di kalangan pengamal undang-undang. Mungkin ini kali pertama dalam sejarah perundangan di negara ini, seorang hakim yang masih sedang berkhidmat disiasat oleh sebuah agensi seperti SPRM. Saya rasa tidak ada pihak yang mempertikaikan hatta seorang hakim itu bukanlah pihak yang kebal di sisi undang-undang sehingga boleh terlepas dari tangan undang-undang, kata bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Muhammad Hanifah Maidin. Pada pandangan beliau, isunya bukan hakim itu kebal tetapi lebih kepada isu tata cara atau prosedur siasatan itu. Persoalan yang dibangkitkan adalah adakah wajar seorang hakim yang masih sedang berkhidmat dalam badan kehakiman tiba-tiba boleh dengan sewenang-wenangnya disiasat oleh badan seperti SPRM, ujarnya. Beliau berkata demikian sebagai mengulas tindakan Peguam Haris Ibrahim, Nur Ain Mustafa dan Srikan Pillay yang memfailkan saman pemula di mahkamah bagi mendapatkan beberapa perintah deklarasi ke atas tindakan SPRM itu. Menurut laporan, saman pemula itu bagi mendapatkan perisytiharan mahkamah bahawa SPRM tidak berhak untuk menyiasat para hakim melainkan mereka telah digantung atau dilucutkan jawatan. Mereka juga memohon perisytiharan bahawa pendakwa raya tidak diberi kuasa untuk memulakan atau menjalankan apa-apa prosiding terhadap hakim yang sedang berkhidmat. Katanya tindakan SPRM menyiasat Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali adalah tidak berperlembagaan atau bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Kami tidak berpandangan bahawa Hakim Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan kebal daripada siasatan jenayah atau pendakwaan. Seperti kita semua, mereka mesti bertanggungjawab atas sebarang jenayah yang mungkin mereka lakukan. Bagaimanapun, kuasa untuk menyiasat dan memulakan prosiding jenayah mesti seimbang dengan keperluan untuk memastikan keyakinan orang ramai terhadap badan kehakiman, kata kumpulan peguam tersebut dalam kenyataan dipetik media. Mengulas lanjut, Hanifah berkata perlembagaan persekutuan menyatakan skop dan bidang kuasa tertentu tiga badan utama di dalam sebuah kerajaan, iaitu badan legislatif, badan eksekutif dan badan kehakiman. Seperti mana seorang ahli badan legislatif itu dijamin oleh undang-undang bagi membolehkan mereka dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dengan tanpa rasa gentar. Undang-undang lebih lagi melindungi para hakim bagi membolehkan mereka dapat menjalankan tugasan mereka secara bebas dan tidak ada segelintir rasa gentar dan memihak without fear and favour, kata Hanifah. Beliau melihat terdapat risiko yang tinggi ke atas doktrin pemisahan kuasa dan prinsip kebebasan kehakiman apabila sebuah badan seperti SPRM diberi kuasa untuk menyiasat seorang hakim yang masih sedang berkhidmat dalam badan kehakiman. Hanifah menegaskan jika ada pihak yang mengkritik dan memprotes tindakan SPRM untuk menyiasat anggota badan kehakiman, ianya kerana mereka berpendapat dalam skema perlembagaan persekutuan yang sedia ada telah pun ada mekanisme bagi menyelesaikan isu mana-mana hakim yang didakwa kononnya telah melakukan salah laku. Apalagi jika badan SPRM yang dikelilingi dan dibelit oleh pelbagai aneka warna kontroversi, katanya. Walaupun Hanifah tidak menyebut apa kontroversi yang membelit SPRM, umum sedia maklum tentang isu pemilikan saham bernilai jutaan ringgit yang terpalik ke atas sosok Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki yang kononnya sudah dibersihkan. Menurut Menteri Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, antara pihak yang sudah menjalankan siasatan terhadap Azam termasuklah Suruhanjaya Security SC, Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR, Jawatan Kuasa Mencegah Rasuah Parlimen JKMR dan Jawatan Kuasa Aduan JKA. Muhammad Nazlan pula disiasat di bawah Seksyen 3 Akta SPRM 2009. Mengapa beliau sebagai hakim tidak diberi peluang untuk disiasat di bawah mekanisme badan kehakiman sendiri? Tindakan SPRM ini membuat kita tertanya-tanya, akta mana pula yang dipegang untuk tidak menyiasat Azam Baki sebagaimana siasatan yang dilakukan terhadap Muhammad Nazlan. Justru motif SPRM membuat siasatan tersebut menjadi persoalan seperti dibangkitkan oleh Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam. Dalam kenyataannya, Suhakam mempersoalkan motif SPRM melancarkan siasatan dan berpendapat cadangan siasatan SPRM akan menjadi duluan mengikat yang negatif dan berbahaya yang boleh menjejaskan badan kehakiman sebagai sebuah institusi dan sebagai salah satu tonggak kerajaan demokrasi. Suhakam menyokong pendirian bahawa semua hakim mesti mempunyai ruang yang sesuai untuk melaksanakan tugas kehakiman mereka dengan cara yang telus kepada semua.
dan bahawa proses dan keputusan kehakiman adalah bebas dan tidak terbelenggu dengan sebarang campur tangan. Dia bertimbang, beralasan dan jujur. Di atas semua itu adalah penting untuk keadilan bukan sahaja dilihat, dilaksanakan tetapi mesti dilakukan mengikut lunas undang-undang. Tiada keadilan yang akan dilihat apabila kleptokrasi mendapat sokongan kakistokrasi. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.